Pada anda oleh Mufas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kita, pembelajaran kita, bacaan faham amal dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman ke-178, halaman kedua daripada surah Al-Anfal, surah yang memberi semangat kepada kita untuk terus berjuang dalam kehidupan kita, dan dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa ada disiplin, ada peraturan untuk kita sama-sama ingatkan sesama kita. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas. Alhamdulillah. Biru sama biru Sama biru Ustaz. Alhamdulillah. Semangat Ustaz ya. Terus bersemangat dengan tuan-tuan yang berada di rumah yang sudah pun membuka halaman 178 ya Ustaz ya, dan kita menjemput tuan-tuan untuk share di Facebook ya, sama-sama maklumkan kepada kawan-kawan lain. Surah Al-Anfal ini penting untuk kita maklumi bahawa ia adalah kesinambungan perjuangan daripada Baqarah, daripada Ali Imran, kemudian pergi pada Al-Anfal, nanti kita akan pergi kepada At-Taubah Ustaz ya. Apa kaitannya? Ulangan kepada semalam, iaitu bila bercakap tentang bersedia untuk berperang ataupun berjuang telah dimaklumkan di Baqarah ya, seawal Nabi sampai ke Madinah. Kemudian bila kita pergi kepada surah Ali Imran itu bercerita tentang bagaimana analisis ya ataupun persediaan untuk berperang itu apa yang berlaku. Kali ini diingatkan sekali lagi ya, bila sekarang dah menang diingatkan sekali lagi, ini macam ceramah kepada semua. Dah ada banyak harta-harta di depan mata ini. Allah memberikan 40 ayat ya, 40 ayat untuk kita lihat pada hari ini sebelum harta itu diberikan Ustaz ya. Sebelum harta itu diberikan. Jadi bagi tuan-tuan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita lihat sinopsis pada halaman 178, iaitu pada ayat yang ke-9 dan hingga ayat ke-14 kita akan melihat bagaimana Allah review, Allah semak balik, ingatkan kembali tentang bantuan malaikat dalam perang Badar, diberikan rasa mengantuk dan turunnya hujan yang mempunyai 4 fungsi yang kita akan lihat pada ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Kemudian kita melihat kepada bagaimanakah hukum ataupun disiplin ya di medan perang, lari dari medan perang, dan kemenangan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu peringatan yang kita ingin sama-sama belajar pada hari ini. Kita mulakan dahulu daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak mula tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Saya fikir ada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara yang bercuti hari ini. Anak-anak kita pun dah mula bercuti sekolah kan. Jadi mudah-mudahan di kesempatan masa yang ada ini untuk kita ajak anak-anak kita bersama, tak apa dia tengah main ke apa, tak apa, tapi biar
telinga dia tu, maka dia dengar. Sebab pengalaman saya Ustaz dan juga para penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dulu masa saya pernah ikut ayah saya Ustaz pergi masjid ya. Ayah saya Bilal dulu. Bilal kat Masjid Putih Terengganu tu. Saya ikut, tapi sampai kat masjid tu saya main je. Saya mainlah, sepahkan sejadah dan sebagainya, tapi masa tu dipasang kaset mengaji dekat masjid kan. Kaset dulu, kaset tak ada CD lagi. Kaset mengaji Syekh Husari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil-sambil main tu, rupanya telinga saya sudah tangkap dia dengar alunan dia tu, bacaan tu. Jadi bila balik tu naik motosikal gendong gendong dengan ayah tu, kita main balik bunyi tu. Jadi mudah ingatlah. Mudah ingat. Jadi sekarang pun saya dah jatuh hati dengan Syekh Mahmud Husari, macam saya baca Fatihah tadi itu, insya-Allah. Dan mungkin ada yang tertanya pasal dalam surah Al-A'raf kan, kata dengarlah dengan diam kan, yang itu bagi ayah-ayah yang dah dewasa ni kena buat begitulah kan. Okey, tetapi kalau bagi anak-anak jangan pula okey senyap duduk kan. Anak tu terus tak nak pergi masjid lah pula nanti, ataupun nak mendengar kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik, terima kasih Safas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-9 hingga 12, separuh muka surat di halaman 178. Kita nak mula, kita cuba baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba sabar, lama tak baca dengan Taranum Murattal sabar. Sabar jelah. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-12 untuk kita menyambung kepada bacaan kita Ustaz ya. Semalam kita sudah pun membaca hingga ayat yang ke-8.
bila kita melihat kepada liyuhiqal haqqal wa yubtilal batil walau karihal mujrimun, iaitu Allah ingin perkuatkan yang hak dan menghilangkan yang batil walaupun orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Jadi ini adalah apakah tujuan perang itu sendiri, malah pada halaman 178 ini kita akan lihat sekali lagi tentang apakah tujuan perang. Sebagaimana kita dah bincang sebelum ini, bukan kerana sekadar suka-suka nak bunuh, nak kawal sesuatu tempat, tetapi ada maklumat yang penting kita ikuti. Jadi pada ayat yang ke-9 kita masih lagi, kalau Ustaz masih ingat Ustaz ya, bila dah datang segala harta ghanimah di depan mata, maka bila mereka bertanya tentang Anfal, tak terus Allah memberi jawapan, Nabi tak terus memberi jawapan, diberikan 40 ayat ini. Ya, betul. Lebih kurang kalau dah ada kek cheese contohnya, betul, kan, cheesecake tu, kek keju tu dah sedap sangat ni, anak ni dah ambil terus, nanti kan, selama ini maka si ayah ni bagi sikit tazkirah. Ya, apakah peringatan daripada Allah? Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu diingat. Sebelum bercakap tentang berapa bahagian kami, Allah mengingatkan bahawa sebenarnya kamu memohon pertolongan ketika berada dalam kesusahan tersebut. Perkataan ghatha ini nanti kita akan tengok cara ringkasnya, dia ada kaitan dengan istighathah ni, kita rasa perlukan sangat Ustaz, merintih. Kalau kita ingat kepada sejarah, Nabi pada waktu ini berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa sampai tinggilah diangkatnya tangannya sampai ridak jatuh Ustaz. Betul Ustaz. Kalau ridak jatuh itu maksudnya amat-amat khusyuk, amat-amat lamalah tu, sehingga kan Abu Bakar ambil ridak letak balik, Nabi tetap berdoa. Kerana apa? Kerana ini adalah peperangan pertama. Kalau katakan kalah kali ini, Nabi menangis, menangis. Kalau katakan kalah, ya Allah, hancurlah. Jadi pada waktu ini bukan sekadar Nabi, para sahabat pun berdoa merintih dalam keadaan ketakutan itu. Maka Allah kata apa? Atau apa yang respon Allah? Fastajaba lakum. Allah merespon ataupun mengabulkan, in anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, iaitu Allah mengkabulkan, istilahnya bukan sekadar ijabah Ustaz, istijab. Istijab ini adalah bukan sekadar jawab begitu sahaja, tapi jawab ikut apa keperluan perit pada waktu itu. Istijab, kalau ijabah ini maksudnya kalau ajib tu, dia mungkin sekadar kita jawab-jawab begitu sajalah, tapi istijabah ini ialah Allah menjawab betul-betul apa yang dirintihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkan Ustaz, bukanlah kadar. Jadi kita boleh bayangkan bahawa sebenarnya ini getir Ustaz, amat getir, 300 orang dekat sana, 1000 orang, tentera berkuda, tentera Badar Ustaz, ada berapa orang? Seorang saja. Betul Ustaz. Yang daripada sana macam-macam dengan dia punya senjata sebagainya. Jadi memang menakutkan, menggetirkan. Tetapi Allah membalas, Allah jawab, Allah beri dengan 1000 malaikat berturut-turut. Murdifin. Murdifin ni maksudnya berturut-turut, mutaradifat, sesuatu yang kata sinonim, kata yang sama Ustaz. Jadi satu kumpulan, bertalu-talu, satu batalion, malaikat. Wama ja'alahu Allahu illa busyra, tidaklah Allah jadikannya ini, bantuan itu, kecuali sebagai kabar gembira, menenangkan hati mereka. Masya-Allah. Allah beri kepada orang-orang beriman. Wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha azizun hakim. Dalam surah ini Ustaz ada sekitar 4 kali azizun hakim. Tak ada alif lam Tidak ada alif lam. Alif lam ada 20 lebih, tapi yang tak ada alif lam ni ada 13 kali dalam Quran. Salah satu daripada 4 dalam surah Al-Anfal ini di sini. Subhanallah. Allah nak ceritakan bahawa sebenarnya Allah amat berkuasa dan Allah bijaksana. Tidak bertepian tentang Allah boleh susunkan, Allah kuasa untuk susun hujan, Allah susun malaikat, Allah berkuasa. Dalam masa yang sama Allah bijaksana menyusun perkara itu. Ada orang berkuasa sadar Ustaz, tapi tak berapa, apa istilahnya, bingai kan, itu istilahnya kan. Ada aja orang berkuasa sekarang ni, dia pergi menakut-nakutkan orang. Betul. Untuk berbuat kebaikan. Orang buat baik dia takut kan. Jadi kalau dia ugut-ugut. Jadi kalau tuan-tuan ada kenal orang yang berkuasa yang ugut-ugut untuk
perkara tidak baik, sebenarnya orang itu tidak bijak. Dia ada masalah sikit. Betul, ya, mungkin kerana dia ada interest personal dia, ya. Ataupun ada lagi orang yang bijak tapi tidak kuat pun masalah juga. Ya. Jadi Allah menyatakan Allah ini amat berkuasa, amat bijak menyusun segala-galanya perkara-perkara ini. Baik. Jadi apakah yang Allah bagi tahu? Allah bagi pada tentera Islam is, sekali lagi, ini adalah bila is ini, ingatlah ketika berlaku perkara ini nak mengingatkan agar jangan beri fokus hanya kepada harta. Anfal kita baca semalam, iaitu sila ingat balik macam mana kamu dapat tengok ghanimah depan mata kamu ini, betapa besarnya bantuan daripada Allah. Bantuan seterusnya ialah apa? Yughashikumun nu'as amanatan min. Iaitu Allah letakkan, tutupkan mereka, Allah berikan mengantuk yang aman daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada mengantuk yang tak aman, Ustaz, ya, ataupun aman yang tak mengantuk. Sebenarnya sahabat awalnya tidak mengantuk pasal dia takut sangat kepada besok nak perang, kan. Tetapi Allah turunkan nu'as. Ya, nu'as ini ialah mengantuk yang aman, menyebabkan mereka boleh tidur, ya, boleh tidur dalam keadaan nak berang besok. Ni ini kadang-kadang nak exam pun, adik-adik yang ikut sekarang ni kadang-kadang exam SPM 22 hari bulan pun dah tak boleh tidur dah, kan. Sekarang tak boleh tidur, kan. Tapi kalau dapat nu'as amanatan min, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah turunkan apa? Daripada langit air untuk 4 fungsi. Yang pertama, untuk menyucikan kamu, untuk menghilangkan daripada kamu rijz, ya, gangguan syaitan, dan juga menguatkan hati kamu, dan juga menetapkan kepada kaki kamu. Ada 4 fungsi, ya, daripada hujan tersebut. Jadi kita kalau biasa, Ustaz, ya, kalau hujan waktu malam tidur memang lagi nyenyak, kan. Tapi kalau waktu nak berperang, satu, tidur susah, ya. Betul. Dan kemudian bila cakap tentang air ini di padang pasir ni, memang air amat kritikal, ya. Dia bukan ada pipe, bukan ada air air botol ke boleh bawa banyak-banyak tong ke apa sebagainya, kan. Betul. Jadi pada waktu ini bila turun hujan, yang pertama adalah untuk membersihkan. Membersihkan, mudah untuk mandi ke, untuk berwuduk ke. Jadi dengan itu dapat beribadah. Dan kemudian wa yudhiba ankum rijsa syaitan, bila banyak beribadah, ya, bersih, tak kotor, kesannya ialah syaitan tidak akan mengena ataupun menyerang kepada sesuatu kumpulan. Ini pelajaran untuk rumah kita, organisasi kita, perlu jaga daripada kotoran-kotoran itu, ya. Dan selain daripada apa? Selain daripada syaitan itu akan meniupkan bila dah tak bersih, Ustaz, ya, ataupun kita rasa tak lawas ke apa sebagainya, dia akan mengganggu konsentrasi dalam ketenangan kita. Yang ketiga adalah untuk liyarbita ala qulubikum, iaitu mengikat hati-hati kamu. Apa maksudnya? Ribat ini maksudnya ialah bersiap siaga. Kalau sebelum ini mungkin rasa takut-takut apa sebagainya, tetapi dengan hujan tersebut yakin dia akan jadi lebih tenang, ya. Dan bila pasir tu dia kan menggulungsur, kan. Betul. Jadi bila ada hujan itu, dia punya kaki pun jadi lebih sabat, lebih teguh lagi untuk berjuang pada hari esoknya. Jadi ini adalah apa yang dibekalkan oleh Allah. Allah suruh ingat balik, ini semua nikmat-nikmat yang besar sebelum dapat ghanimah ataupun anfal yang akan diberikan. Dan kemudian Allah ingatkan lagi pada ayat 12, mungkin kita nak baca sekali lagi, Ustaz, ya. Bagaimana Allah menyatakan tentang malaikat ini turun dan apa kaitannya dengan kemenangan pada perang Badar tersebut. Kita saksikan ayat 12. Ayat 12, Baik, alhamdulillah, ramai sekali sahabat-sahabat kita hari ini, Ustaz. Ada Puan Saleha, Puan Siti Awa dari Brunei Darussalam. Ada sahabat-sahabat kita dari Singapura. Subhanallah. Dan ada tok guru kita Ustaz Tirmizi pun ada pada hari ini. Subhanallah, sempat bersama dengan Quran Time hari ini. Alhamdulillah. Jadi takut nak baca ini. Tapi tak apa, dia tak ada kat sini. Dia tak ada. Subhanallah. Ustaz Tirmizi nak jiharkah, Ustaz? Lepas ni kita boleh minta Ustaz ni. Kita bagi Brunei, bagi Singapura, ya. Boleh macam tu lepas ni. Boleh, insya-Allah, Ustaz. Okey. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat apa, Ustaz? Kita nak baca 12, ayat 12. Ayat sekali 12, lagi. Ini macam mana malaikat ini berfungsi, Allah, ya. Dan juga bagaimana Allah memberikan motivasi kepada tentera-tentera Islam, ya, hingga mendapat kemenangan. Ini review balik ni, ya, agar jangan fokus kepada harta, tetapi kamu dapat ini kerana dapat bantuan Tuhan. Itu point dia.
Kita baca Ustaz ya. Baik, terima kasih saya. Sebelum ayat 12 ni ada sahabat kita ni Aziz Abismi, Ustaz malam tadi hujan lebat di Jerantut, mula dari maghrib berhenti sekejap, sambung lagi dan ada banjir kilat setengah-setengah tempat. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan keselamatan buat sahabat-sahabat kita di Jerantut, di Pahang dan di mana-mana saja insya-Allah. Ayat yang ke-12 saya nak cuba jiharkah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-12 ini, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap hujung jari mereka. Ini adalah bagaimana Allah membantu kepada tentera-tentera Badar, ya, yang juga Allah boleh bantu kepada kita dalam kita berjuang seharian, Ustaz ya. Bila bermula saja perkataan iz, maksudnya ini Allah suruh ingat balik semula. Ya. Allah suruh ingat balik semula, jangan lupa ya, ini adalah antara nikmat yang Allah berikan lebih besar daripada nikmat anfal ataupun ghanimah di depan mata tersebut. Ya, jadi ini masih lagi dalam ayah, masih lagi kalau ayah lah dia masih lagi berceramah beritahu kepada si anak. Baik. Idh yuhi, ya, ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, inni ma'akum, sesungguhnya aku ini adalah bersama dengan kamu. Betul. Maksudnya bercakap kepada para malaikat bahawa anni ma'akum, sesungguhnya aku ini bersama dengan kamu. Kamu tu siapa? Malaikat. Ya. Jadi maksudnya Ustaz, ini Allah cakap pada malaikat, Allah bersama dengan malaikat. Kan? Bukannya Allah cakap dengan manusia memang Allah bersama kan. Tapi bila cakap pada para malaikat, nak ceritanya ialah bila malaikat hadir itu bukanlah malaikat dia yang berkuasa. Ya, dia tetap juga Allah yang maha berkuasa. Jadi ini perkara penting yang kita nak lihat lebih lanjut lagi selepas ini, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita. Ya. Iaitu perkataan ghatha ataupun ghawatha, menolong, membantu, minta tolong, minta bantu, sebagaimana dalam ayat yang ke-9 berulang 9 kali di dalam al-Quran. Permintaan yang betul-betul getir, betul-betul memerlukan, betul-betul perit. Ini adalah peristiwa yang berlaku ketika di Safrah, ketika ingin berlakunya perang Badar. Nabi, para sahabat minta betul-betul pada Allah agar ya Allah jangan biarkan kami sendirian, tolong kami ya Allah. Itulah cara kita berdoa yang harapkan bantuan pada setiap masa. Jadi kita sambung balik macam mana Allah membantu dengan doa ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح. Dapatkan yang original lah. InsyaAllah, subhanallah. Itu antara baik-baik nasyid Ustaz Fazrul lah. Ya. Sebaik Ustaz Fazrul tak sambung tadi. Subhanallah. Sambung sikit lagi tu. Lepas ni sambung daripada kumpulan brothers mengajak ataupun satu seruan untuk berjihad. Ya. Dan lebih luas daripada itu disambung selepas itu, aish azizan atau mutsyahidan. Hiduplah dengan mulia.
Maknanya perjuangan kita yang kita cerita dalam surah Al-Anfal ini, perjuangan kita dengan Al-Quran, dengan kehidupan kita, ataupun mudah-mudahan satu hari nanti Allah pilih kita untuk mati syahid. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Dan bercakap tentang jihad ini Ustaz, istilah ini saya pernah pergi ke satu negara, dia kata dia amat sensitif dengan istilah jihad ini, ya, kerana ada kaitan dengan Daesh, ada kaitan dengan ISIS, ya. Tetapi sebenarnya apa yang difahami oleh ISIS ataupun Daesh sebenarnya mungkin berbeza sedikit dengan apa yang kita lihat di dalam Al-Quran. Konsepnya ialah perang di dalam Islam adalah sesuatu yang dibuat apabila sebuah negara itu diserang Ustaz, ya, ataupun apabila sesuatu tempat itu tidak boleh lagi mengamalkan kepada agama dan serangan itu dibuat secara fizikal. Kita tidak menyerang mana-mana negara, kita tak ada berbuat begitu. Kerana apa? Kerana asasnya Islam adalah agama kedamaian. Betul. Satu. Yang keduanya ialah Islam tidak memaksa orang masuk agama Islam, ya. Jadi kalau dia nak maintain kekal dalam Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu, tak ada masalah, teruskan. Dia cabarannya bila dia menjadi musuh. Itu yang kita akan baca pada ayat 13 nanti, Ustaz, ya. Itu objektif penting yang perlu jelas. Khuatir nanti kalau ada yang tak jelas, dengar hari ni semangat Ustaz, ya, terus nak naik kereta nak naik kereta ke nak pergi ke Palestin ni, ya, tapi rupa-rupanya tersangkut dan tersilap kaedah yang seperti mana disampaikan di dalam surah Al-Anfal ini. Jadi kita nak sambung sebentar lagi, tapi kita pergi tajwid dulu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, saban hari kita berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang kaji, kita refresh balik pengajian ilmu tajwid kita. Namun ialah maksudnya kita belajar, tapi tuan-tuan dan puan-puan juga kena belajar, kena praktikkan apa juga perkongsian tajwid kita, dan boleh ikuti mana-mana kelas talaqi dan tadabbur, boleh ikut bersama dengan para asatizah kita. Jadi boleh ikuti kelas-kelas Al-Quran kita. Dan kita nak berkongsi pada hari ini masih lagi ikhfa haqiqi, iaitulah huruf yang seterusnya, kalau tak silap saya huruf yang ke-9, iaitulah huruf sad. Huruf sad. Contoh nun mati bertemu dengan sad dalam satu kalimah, iaitulah pada kalimah wa yansuraka satu. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan sad dalam dua kalimah, iaitulah wa man salaha, kan, bertemu dengan sad, dan tanwin ataupun baris dua bertemu dengan huruf sad, iaitu pada kalimah kalimah aliman saida. Kita perhatikan dekat situ, kalau kita dapat jelaskan sedikit ataupun kita zoom sikit dekat skrin kita itu, contoh kita iaitulah azaban saida, kan. Jadi kat situ tanwin bertemu dengan huruf sad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, huruf sad ni kalau kita belajar adalah merupakan salah satu daripada huruf isti'la, huruf yang tebal, kan. Jadi bila kita dengung tu, kita dah pernah dulu Ustaz kalau belajar tu, dia kata dah ziarah dah huruf tu, maknanya dah tunggu dah. Huruf ikhfa tu yang akan datang, Jadi kita nak sebut contoh macam huruf sad ni, kan. Jadi sad pula sifat dia, sad tu sifat dia tebal, isti'la antaranya, kan. Jadi dia bunyi tu, dia tak bunyi nipis macam sin lah. Dia bunyi sad lah. Contoh kan apa tadi, mau sa'ada, contoh tadi, kan. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya itulah ketepatan kita nak sebut tu, dia tak boleh lari daripada kita bertemu dengan guru. Jadi boleh ikuti kelas talaqi dan tadabbur ataupun apa-apa kelas yang kita berpeluang lah untuk ikutinya, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi hari ini huruf sad, Ustaz, ya. Sad ni nanti kita ada satu huruf, dot. Ya, subhanallah. Itu huruf istimewa, istimewa kerana tidak ada bahasa yang ada satu huruf yang itu namanya bahasa Arab ni lughatul dot, ya. Itu kita belajar besok tu. Esok ya, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan dengan kita melihat kepada ayat 13 hingga 16. Ayat 12 sebentar tadi kita sudah pun dimaklumkan bahawa Allah bersama para malaikat, dan sesungguhnya aku
ma'akum fathabbitul ladina amanu, ya, akan meneguhkan kepada orang yang beriman. Jadi kesannya Allah, malaikat meneguhkan kepada orang beriman ini adalah formula di Badar dan juga formula dalam kehidupan kita seharian, terutama apabila kita apa Ustaz, istighatsah ini kan, bila kita berada dalam keadaan betul-betul berdoa, doa pada Allah SWT. Dia ada beza dia kalau berdoa biasa dengan istighatsah ini. Dia kalau doa dengan istighatsah ini ialah doa yang rasa perit betul. Ya Allah, aku perlukan dia, sampai kalau Nabi itu memang betul-betul. Ya, yang itu kalau tuan-tuan, kalau kita dapat mencapai doa begitu dengan penuh khusyuk, dengan istighatsah itu tadi, itu memang Allah jawab fastajaba lakum. Ya, fastajaba lakum. Ini adalah kaedah berdoa yang akan menjemput para malaikat, meneguhkan saulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, iaitu Allah akan mencampakkan saulqi. Maksudnya aku akan letakkan, bukan malaikat, Allah sendiri akan mencampakkan apa? Dalam hati orang kafir itu rasa takut, rasa gemetar. Dan ini penting kerana kita masih lagi manusia, ya, kita masih lagi ada rasa takut, tetapi Allah akan beri takut yang melampau kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan kesannya tentera Badar itu boleh fadribu fawqal a'naq, dia boleh memenggal kepada leher dan juga pada setiap banan ini, jari, dan juga pada pertemuan. Inilah lebih kurang begitulah. Buku ruas-ruas ini semuanya boleh kita hentam disebabkan apa? Pasal mereka dah takut. Kalau mereka tak takut, dia pun kuat juga kan. Jadi ini adalah bantuan daripada Allah SWT. Buat perkara ini atas dasar apa? Adakah kerana rasa macam nak tunjuk hero, nak rasa kuat? Orang Islam ni memang suka mencantas orang. Kita tengok dahulu ayat yang ke-13, itu objektif penting yang perlu kita sedar. Jangan tersilap faham. Kalau silap faham, itu yang menyebabkan ada kumpulan terorisme, ya, yang berlaku berleluasa. Jangan difahami begitu. Jom kita baca ayat 13 hingga ayat 16 insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih Allah SWT sekalian, kita sambung bacaan kita. Saya nak cuba menyambung bacaan seterusnya ini dengan bacaan Tarannum Hijaz lah. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-13 hingga 16. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Inilah sebab mengapa Allah memberi malaikat, menghantar para malaikat meneguhkan orang beriman dan menimbulkan rasa takut kepada orang-orang kafir sehingga kan diseru untuk diperangi. Mengapa? Zalika, itu semua bi annahum, kerana mereka itu menentang kepada Allah dan Rasul. Itu syaratnya. Syaratnya apa? Kerana mereka menentang Allah dan Rasul dan dia tak puas hati sahaja bila ada sahaja berkaitan dengan orang Islam, orang beriman, ya, bukan sekadar dia lawan orang beriman berislam, tapi dia mempersoalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang Allah beritahu, asalkan namanya Islam sahaja, dia akan tentang, malah dia akan bunuh, dia akan halau. Maka bila hak-hak Allah dan Rasul itu diganggu, maka itu yang menyebabkan wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, iaitu ganjaran ataupun azab Allah itu adalah amat keras kepada orang-orang yang melawan itu. Tetapi kalau tak lawan, ustaz ya, kalau katakan dia masih lagi dalam keadaan orang Kristian, dia tak ada kacau apa pun, dia duduk aman, ya, dan orang Buddha ke apa sebagainya, it's okay. Ya, dia hanya perlu diserang kepada orang yang menyerang kepada orang Islam. Itu jelas, ya, agar kita jangan ada idea lepas ni saya nak berjihad lah, ya, saya nak pergi sana, nak pergi sini, saya nak bunuh sana. Ini bukan daripada surah Al-Anfal ataupun daripada Al-Quran. Dan jihad hanya apabila jihad qital, ya, istilahnya jihad qital hanya kepada orang yang menyerang kepada kita. Zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin azaban nar. Ya, sekali lagi Allah kata ini adalah azab, rasakan, wa anna lil kafirin azaban nar. Ada lagi yang lebih besar daripada itu, iaitu azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan ustaz, ya, zaman dahulu Firaun, Ad, Samud, mereka itu dapat azab kecil, dapat azab besar, ya, di dunia sebelum masuk ke neraka lah, kan, nauzubillah min zalik. Azab kecil ada kumal, ada dhafadir, ada kutu, ada darah, ada katak sebagainya. Kita cuba bayang ustaz, ya, kalau dalam rumah kita ada lipas pun kita dah tak selesa dah, kan, belum lagi tikus. Betul, kan, tikus contohnya, kan, cuba bayangkan lebih tu ada katak dalam kasut, kan, dan katak dalam periuk, tak jenera tidur. Tak jenera. Gitu, kan. Jadi itu azab kecil. Azab kecil Allah bagi warning, Allah bagi tufan, ya, Allah bagi taun pada waktu itu selepas dah banjir, dah taufan, dah banjir, kotor dan taun, pandemik pada waktu itu. Sebenarnya Allah nak ingatkan jangan sampai Allah bagi azab besar. Dan apa yang berlaku zaman sekarang pun kita kena ambil pelajaran. Ini Allah nak bagi tahu jangan sampai Allah bagi azab besar. Ini azab kecil lah, ya, COVID-19 ini. Dan lebih daripada itu ialah zaman umat Nabi Muhammad ini kita tidak ada lagi kata apa sebagainya, tak ada. Ya, Allah bagi yang kecil-kecil. Yang besarnya pada zaman Mekah Madinah itu mereka berperang, dan puncaknya itu pada surah At-Taubah, iaitu ketika Mekah ditakluk, ya. Jadi itu mesejnya apabila Allah nyatakan pada ayat yang ke-14 ini, zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin azaban nar, rasakan perkara itu adalah azab di dunia ini. Kerana apa? Kerana melawan kepada Allah. Allah beri azab yang besar, bukan gempa bumi, tetapi dihancurkan daripada sesebuah tempat, negeri ataupun negara. Jadi pada ayat 15 sudah pun disiapkan orang Islam untuk berjuang. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, iaitu wahai orang beriman, bila dah bertemu dengan musuh maka zahfan. Apa maksud zahfan? Maju menyerang tapi perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Mengapa perlahan-lahan? Dia kalau dua kumpulan ustaz, ya, dia tak boleh terus serang. Kalau terus serang habislah orang kat depan tu orang Islam lagi, kan. Jadi dia muna, kan. Dan apakah yang berlaku pada waktu perang Badar ini? Yang muncul pertama namanya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad daripada kumpulan musyrik. Dia kata, aku bersumpah aku akan pergi kacau, okey, akan merasai air daripada tempat orang Islam itu, sama ada aku dapat rasa air tersebut, kan orang Islam dekat dengan kawasan sumur ataupun oasis kat situ, sama ada aku rasa air tersebut ataupun aku akan meninggal. Jadi semangatnya kuat. Dan apa yang berlaku ialah yang melawan pada waktu itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau seorang yang hebat, ya, dan akhirnya apa yang berlaku?
pancung putus kepala Al-Aswad ini memulakan round 1. Ini round 1 tuan-tuan Ustaz ya. Kemudian ada round 2 dan akhirnya barulah bertempur di antara orang Islam dan akhirnya orang Islam menang. Ya, ada yang pergi ya, ada yang meninggal pada waktu ini. Ada seorang makcik ni lah ya, ibu ni dia kata anak dia meninggal. Dia sedihlah kan. Tapi dia tanya pada Rasulullah kata bahawa beliau berada di langit yang ataupun syurga yang paling tinggi. Subhanallah. Ya. Pasal apa? Pasal bukan sekadar bunuh orang ataupun terbunuh, tetapi kerana sanggup untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, sebagaimana kita belajar semalam, iaitu liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil. Itu penting ya, sebagai tanda bahawa kita dengan kebenaran ini bukan main-main. Kita buat betul-betul dan manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam tetapi manfaatnya kepada orang bukan Islam. Kalau kita tengok sejarah, orang bukan Islam di Cordoba misalnya, orang Kristian boleh prosperous, aman bila orang Islam memimpin dengan cara Al-Quran. Bukan memimpin cara sendiri Ustaz ya. Kalau memimpin cara sendiri itu yang banyak yang berlaku itu tak boleh pakai kan. Jadi itu yang kita doakan. Dan fala tuwalluhumul adbar, ya, jangan berpaling. Ayat 16 itu disiplin penting. Kita nak baca sekali lagi betapa sahabat amat menitik beratkan arahan daripada Allah, walaupun sedikit pun nak tukar masih lagi mereka bimbang maksudnya. Mari kita baca sekali lagi ayat 16 untuk kita memahami psikologi sahabat, untuk kita sama-sama amalkan berdisiplin ketika berjuang dalam kehidupan kita seharian. Kita baca Astagfirullah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق الله العظيم. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berpatah untuk perang, strategi perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ceritanya apa? Pada ayat sebelum ini kita cakap, Allah bercakap fala tuwalluhumul adbar. Jangan berpusing Ustaz ya, jangan tunjukkan belakang, maksudnya dah nak patah balik. Pusing sikit pun tak boleh. Jangan corner. Ya, mesti terus menuju kepada zahfan, menuju kepada medan perang dan terus berperang. Jadi ini disiplin bagi tentera-tentera pada waktu itu. Jadi bila sahabat mendengar arahan ini, maksudnya apa? Tak boleh patah belakang. Walaupun dia nak pergi, musuh ada sebelah sana Ustaz ya. Ada nak patah belakang balik, dia nak pergi ke arah musuh, dia bimbang. Bimbang takut nanti dia digelar sebagai tuwalluhumul adbar. Ya, jadi Allah mengingatkan wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, kalau dia berpatah ataupun berpaling itu tidak boleh illa mutaharrifan lil qital, iaitu bergerak untuk membunuh musuh, ya, berperang, ataupun dia nak bergabung. Dia kalau macam contohnya ini pasukan pemanah, ini pasukan yang perisai berkuda, ya. Tim ini perlu masuk kepada tim ini untuk menyerang ke depan, nak tukar posisi itu dibenarkan. Ya, tetapi selain daripada itu jangan patah ke belakang. Ini menandakan sahabat ni amat disiplin dan sensitif dengan istilah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapnya kita juga adalah orang-orang yang bila kita lihat ayat Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, kita sensitif. Saya ni ikut kepada Al-Quran ataupun saya tidak ikut kepada Al-Quran. Membawa kepada situasi gambaran luas apakah yang kita belajar pada hari ini. Sama-sama kita saksikan.
dialog tentang pejuang-pejuang Badar, ya, bercakap tentang 1000 malaikat yang diberi bantuan kepada tentera Badar. Di sebelah kanan itu salah satu daripada nikmat daripada Allah adalah hujan, dan di sebelah kiri bawah itu bercakap tentang jangan memberi kasihan, mesti teguh dalam berjuang dan terus berjuang, jangan patah ataupun pandang belakang. Kita doa agar resolusi kita dapat kita amalkan. Yang pertama, resolusi sering berdoa, memohon bantuan, banyakkan berzikir dan jangan patah kecuali sebagai strategi kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, jadikan kami ini hamba-hambamu yang benar-benar berjuang pada jalanmu ya Allah. Berjuang melawan hawa nafsu kami ya Allah. Berjuang melawan kehendak kami yang melalaikan ya Allah. Maka tidak lain dan tidak bukan kami mohon panduan daripadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita terus berdoa dengan istighatsah, dengan betul-betul mengharapkan bantuan daripada Allah pada setiap hari. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina generasi yang sedar tentang kepentingan Allah membantu kita dalam hidup seharian, berjuang sampai ke syurga nanti. Kita bertemu lagi dalam episod ulangan jam 5 pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran, memohon pertolongan daripada Allah. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.